Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung pada perkataan muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at. Baik, pada fasa ini ataupun pada perkataan muallif rahimahullah ini, pengarang sedang membicarakan tentang apa yang disebut di antara penafian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata pengarang, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada terkait ataupun terikat dengan segala batasan dan dengan segala tempat dan dengan segala penghujung dan dengan segala rukun arkan dan dengan segala a'dha dan dengan segala anggota dan peralatan. Ini disebut dalam penterjemahan dia. Sekejap lagi kita bagi terjemahan yang tepat. La tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Juga Allah Ta'ala tidak terkait dengan apa yang disebut sebagai arah yang 6 sebagaimana sekalian makhluk. Baik, di sini Allah Ta'ala sebagaimana yang disebut oleh pengarang rahimahullah bahawasanya wa ta'ala ni aillah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Anil hudud ni had ataupun yang kita sebut sebagai batasan, okay? Ataupun had lah, dalam bahasa Melayu pun kita sebut had. Wal ghayat, ghayat sini adalah an-nihayat, penghujung-penghujung. Okay. Wal arkan, al-arkan ni adalah al-jawanib. Al-jawanib ni adalah sisi-sisi. Sisi-sisi, an-nihayat, penghujung. Kalau kita lihat jisim, contoh satu meja, dia ada penghujung ke penghujung. Hujung dan pangkal kita sebut. Batasan di mana sesuatu tempat itu diletakkan, maka di mana sesuatu perkara itu diletakkan di suatu tempat, maka ia terbatas pada tempat tersebut. Wal arkan, yang dipanggil sebagai al-jawanib. Al-jawanib, janib. Wal a'dha, dan al-a'dha ni adalah anggota-anggota badan yang besar seperti tangan dan kaki. Wal adawat, adawat ni adalah anggota-anggota yang kecil. Anggota-anggota yang kecil adalah seperti kuku ataupun gigi-gigi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkara yang demikian. Kemudian kata pengarang, la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Dan maha suci Allah Ta'ala daripada diliputi oleh arah yang 6. Kerana apa? Kerana perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, beliau menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah jisim dan hajam. Jisim, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ni, ta'rifan oleh para ulama, sebagaimana ta'rifan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahawasanya jisim ialah ma lahu tulun wa ardun wa umkun wa samkun wa tarkibun. Apa yang baginya tulun panjang, wa ardun lebar, wa samkun ketebalan, wa ardun ketebalan, wa samkun wa tarkibun kedalaman, wa umkun kedalaman, wa tarkibun samkun ketebalan, ma lahu tulun wa ardun wa samkun wa umkun, dan kedalaman, isi padu, dan juga maha suci daripada tarkib, daripada bersusun-susun. Kerana jisim itu sifat dia adalah sebagaimana yang ditakrifkan oleh para ulama yang lain, ma tarakkaba min jauharaini aw akthar. Apa yang tersusun daripada 2 jauhar atau lebih. Itu juga disebut sebagai jisim. Sebagian ulama menyebut jisim dan jirim itu sama maknanya. Jisim dan jirim itu sama makna. Sebahagian ulama membezakan di antara jisim dan jirim. Jirim disebut, para ulama sebahagiannya menyebut jirim itu ma yamla'ul faragh. Apa yang memenuhi ruang kosong itu dipanggil jirim.
Manakala jisim pula ialah ma tarakkaba min jauharain atau akthar, apa yang bersusun daripada dua jauhar atau lebih. Kedua-duanya itu takrifannya membawa kepada natijah yang satu, iaitu sama ada membezakan ataupun menyamakan makna jisim dan jirim itu, membawa natijah juga kefahaman kita semua jisim dan jirim itu adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk, sebagaimana firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala juga berfirman, laisa kamithlihi syai'. Maka apa yang jisim bersifat dengannya, Allah bukan jisim. Maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat jisim. Sebab tu kita tidak sifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan saiz dan ukuran yang hajam. Ada rupa bentuk, ada saiz, ada ukuran, ada segi dan sebagainya. Itu semua adalah ternafi bagi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala laisa jisman. Kata para ulama, Allahu laisa jisman. Allah Ta'ala bukan jisim. Ini adalah menafikan sekalian pandangan-pandangan golongan mujassimah dan musyabbihah. Golongan ni mereka menisbahkan bagi Allah Ta'ala itu ada saiz. Tokoh-tokoh mereka ada yang mengatakan Allah tu sama saiz dengan arash. Ada yang kata Allah lebih besar daripada arash. Ada yang kata kalau Allah Ta'ala nak naik atas belakang nyamuk, Allah boleh naik atas belakang nyamuk. Dan macam-macam lagi pendapat-pendapat mereka yang syadz, yang terkeluar daripada dasar ahli sunnah. Maka ini adalah akidah salafus salih. Jelas Imam Abu Ja'far At-Tahawi menafikan tempat bagi Allah. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Kerana al-jihatus sittu, arah yang 6 meliputi makhluk. Sebab tu kalau golongan Wahabiyah, Mujassimah, Musyabbihah ini, kalau mereka nak bincang tentang akidah salaf, pasti mereka akan tergamam. Kerana apa? Kerana mereka hanya menukil-nukilkan, bahkan kadang-kadang mereka menukilkan hadis-hadis yang maudhu' ataupun asar yang maudhu' untuk menyokong kenyataan-kenyataan mereka. Maka kita katakan cukuplah kitab daripada salafus salih yang jelas, kitab yang disusun dalam bidang akidah. Bukan ambil riwayat sikit, riwayat sikit untuk menisbahkan jisim bagi Allah, anggota badan bagi Allah. Cukup kita memahami daripada silibus. Kalau kita dalam pengajian ni, biar kita mengaji bersilibus. Jadi para salafus salih seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi telah pun buat silibus. Apakah silibusnya? Inilah silibusnya. Seperti kitab Fiqhul Akbar juga ada silibusnya. Yang mana para ulama menjelaskan. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Maka kalau mereka kata bahawasanya para salaf tidak berakidah dengan akidah seperti yang dibawa oleh para ulama ahli sunnah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka kita tunjukkan bukti. Bahawasanya ini adalah akidah salaf. Maka jangan peliklah dan jangan terkejutlah jika mereka mengkafirkan ulama-ulama semisal Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni kerana tak sama dengan akidah mereka. Sebab tu baru-baru ni ada seorang tokoh daripada golongan Mujassimah Musyabbihah ni, Muhib Khawli, yang berada di Terengganu, telah pun diharamkan ajarannya. Kerana apa? Kerana dia mengkafirkan Imam Abu Hanifah. Kerana apa dikafirkan Imam Abu Hanifah? Kerana Imam Abu Hanifah akidahnya itu tidak sama dengan akidah bawaan golongan Mujassimah dan Musyabbihah. Sebab tu kita katakan hati-hati dengan golongan Mujassimah dan Musyabbihah. Perlu kita pelajari selok-belok tentang bagaimana mereka pusing. Kadang-kadang mereka guna Imam Syafi'i untuk membawa akidah Mujassimah mereka. Bahkan mereka menukilkan ada Imam Bukhari dan sebagainya. Kalau kita tak ada ilmu tentangnya, maka kita akan rasa goyah dan goyang. Maka hendaklah kita ada ilmu tentangnya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jelas Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebut la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Kerana arah yang 6 ini jelas meliputi bagi jisim dan juga jirim. Sedangkan Allah Ta'ala
tidak dinisbahkan bagi hak Allah, tidak disifatkan bagi hak Allah, dan jirim dan juga jisim. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akidah inilah yang dibawa oleh para ulama ahli sunnah sejak berzaman-zaman lagi. Zaman berzaman lagi telah dijelaskan. Bahkan al-Imam Allahumma salli ala Muhammad, al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq menukilkan ijma' bahawasanya para ulama ahli sunnah jamaah sekaliannya menafikan tempat dan arah bagi Allah Subhanahu wa taala dan menafikan masa bagi Allah, sebagaimana kata al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Iaitu mereka para ulama ajma'u, berijma' bahawasanya Allah Taala tidak diliputi oleh tempat dan arah, dan juga Allah Ta'ala tidak terkait dan tidak berlalu baginya masa. Itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Pegang dengan erat akidah ini, jangan terpedaya dan terpengaruh dengan golongan al-Wahabiyah, golongan al-Wahabiyah al-Mujassimah. Kerana tu, kalau kita lihat cantiknya karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dia bincang tentang arah bagi makhluk dan menafikan arah bagi Allah, dan menafikan had dan ukuran bagi Allah, menafikan tempat, menafikan anggota badan bagi Allah. Kemudian beliau masuk kepada perbahasan al-Mi'raj. Kenapa? Kerana golongan Mujassimah, bila tiba musim Isra' wal Mi'raj, mereka akan pergilah ke sebahagian masjid dan surau yang mungkin tak tahu tentang akidah golongan ni. Lalu mereka menyebarkan poster yang meletakkan Allah Ta'ala di langit. Kemudian mereka ajar manusia bahawasanya Allah Ta'ala berada di langit. Nabi Muhammad jumpa Allah Ta'ala di langit. Maka kita dapat lihat bagaimana Imam Salafus Saleh, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dia bincang tentang penafian dulu, baru isbat. Sebab itu daripada dulu kaedah ulama ahli sunnah. Bahkan kalimah syahadah kita juga nafi dan isbat. La ilaha illallah. Nafi dan isbat. Itu juga Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Nafi dulu, penyerupaan dengan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala isbatkan sifat sama' dan basar baginya, yang mana wajib kita beriman Allah bersifat dengan sama' dan basar yang bukan seperti makhluk. Dan itu adalah sifat kesempurnaan. Adapun Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengambil kaedah itu, lalu dia menyebut wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihat as-sittu ka sairil mubtada'at. Dia bincang bahawasanya Allah tidak liputi arah yang 6, Allah bukan seperti makhluk, Allah tidak bersaiz, Allah tidak berjirim, Allah tidak berjisim. Kerana semua perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini menafikan jisim dan jirim bagi Allah. Menafikan bahawasanya Allah Ta'ala menyerupai makhluknya. Kemudian dia masuk dalam bab Mi'raj. Bila dia masuk dalam bab Mi'raj, maka fahamlah kita bahawasanya Mi'raj itu adalah perkara yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Barang siapa yang mengingkari Mi'raj, Mi'raj bukan Isra', Mi'raj. Barang siapa yang mengingkari Mi'raj, maka dihukumkan oleh para ulama sebagai fasik. Dihukumkan ulama sebagai fasik. Kerana Mi'raj ini dalil nakli yang menyabitkan peristiwa Al-Mi'raj ini tidak sampai darjat mutawatir. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tidak menyatakan kisah Mi'raj ini secara jelas. Adapun yang ada adalah sipi-sipi sahaja. Adalah sipi-sipi sahaja pada pemahaman maknanya. Tetapi contoh kisah tentang Mi'raj yang ayatnya bukanlah ayat yang sharih dan jelas, tetapi seakan menceritakan tentang Mi'raj. Bagaimana firman Allah dalam surah An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Maka ini adalah lafaz yang tidak sharih tentang peristiwa Mi'raj.
Kerana ia tidak sabit dengan dalil yang qat'i, maka mengingkari peristiwa Mi'raj tidak dihukumkan sebagai kafir. Hukumkan sebagai fasik. Adapun peristiwa Isra' jelas. Peristiwa Isra' jelas. Bahkan ada satu surah yang dinamakan sebagai Suratul Isra' yang menjelaskan tentang peristiwa Isra'. Sebagaimana firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maka ayat tersebut menjelaskan bahawasanya memang Allah Ta'ala mengisra'kan Nabi, iaitu diperjalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kerana itu kita kata Al-Aqsa ini adalah milik umat Islam. Bahkan Allah berkati Masjidil Aqsa sebagaimana firman-Nya, alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa itu diberkati dan sekeliling Masjidil Aqsa itu juga diberkati. Tujuan Isra' dan Mi'raj ni apa? Dijawab dalam ayat ni, linuriyahu min ayatina. Adalah untuk Allah Ta'ala mempertontonkan kepada Nabi SAW akan tanda-tanda kebesaran Allah. Bukanlah maksud ataupun tujuan objektif Isra' dan Mi'raj ini adalah sebagaimana dakwaan golongan Mujassimah dan Musyabbihah adalah nak jumpa Allah di atas. Bukan. Objektif Mi'raj ini disebut dalam Quran, linuriyahu min ayatina. Bukan untuk jumpa Allah Ta'ala di atas. Bukan itu objektif utama. Okay, bahkan bukan itu objektifnya pun. Kerana mereka kata sebab Allah di atas maka Nabi dimuliakan, dibawa naik ke atas untuk jumpa Allah di atas. Itu bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ia memang benar sewaktu peristiwa Al-Mi'raj, Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita dah bahaskan dalam perbahasan sebelum ni, bahawasanya Nabi SAW ia benar melihat Allah, dan ada 3 qaul. Pertama, qaul Sayyidatuna Aisyah yang dipersetujui sebahagian ulama bahawasanya Nabi tidak melihat Allah. Nabi tidak melihat Allah. Ini bukan qaul daripada orang sebarang, daripada isteri Nabi sendiri, isteri Nabi sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang berpegang bahawasanya Nabi tidak melihat Allah pada malam Mi'raj. Adapun qaul yang kedua ialah Nabi melihat Allah dengan fuad, dengan mata hati. Nabi melihat Allah dengan mata hati, dengan fuad. Dan qaul yang ketiga ada yang mengatakan Nabi melihat dengan mata kepala. Adapun qaul yang kedua, qaul yang ketiga itu tertolak dengan ayat dalam firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, lan tarani. Bila Allah Ta'ala berfirman lan tarani kepada Nabi Musa, kepada ulama menyebut bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak dapat dilihat sewaktu manusia berada di dunia. Sewaktu manusia berada di dunia. Akan tetapi Allah Ta'ala dilihat oleh orang beriman di hari akhirat, yang mana orang beriman di dalam syurga, sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, inna Allah Ta'ala yura fil akhirati bila kaifin wala makanin wala jihatin wala masafatin bainahu wa bainal makhluqat. Imam Abu Hanifah kata Allah Ta'ala itu dilihat di hari akhirat dalam syurga oleh orang beriman. Orang beriman dalam syurga, bukan Allah dalam syurga. Tanpa Allah Ta'ala itu bagaimana? Bila kaifin. Tanpa Allah Ta'ala itu menyerupai makhluk. Disebut bila kaifin maknanya tanpa Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Makhluk kalau dilihat kita ada jisim, kita ada rupa, kita ada saiz, kita ada ukuran. Allah Ta'ala bukan dilihat seperti makhluk dilihat. Maha suci Allah. Kita nafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Wala jihatin, ini sebut Imam Abu Hanifah. Wala jihatin, wala makanin, tanpa berarah, tanpa bertempat, wala masafatin, tanpa ada jarak di antara Allah dengan makhluknya, Maha suci Allah. Akan tetapi diangkat hijab bagi orang beriman untuk mereka melihat Allah di hari akhirat. Tanpa Allah Ta'ala itu bertempat, tanpa Allah Ta'ala itu berarah, maka Allah Ta'ala dilihat. Sebagaimana Nabi juga melihat Allah di sewaktu peristiwa Al-Mi'raj, maka bukanlah Nabi SAW melihat Allah itu Allah berada di arah atas, tidak. Akan tetapi Nabi melihat Allah, yang mana Nabi pada ketika itu berada di suatu tempat berhampiran dengan Sidratul Muntaha, yang mana Nabi SAW dibuka hijab.
dibuka hijab pandangan mata hati baginda, kerana qaul yang paling kuat adalah melihat dengan fuad, dengan mata hati, sebagaimana firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maka ada sebahagian ulama kata inilah dalil bahawasanya Nabi melihat Allah dan fuad Nabi tidak berdusta. Ayat yang sama juga diguna pakai untuk memahamkan bahawasanya Nabi juga melihat Jibril alaihissalam dalam rupanya yang asli buat kali yang kedua. Thumma dana fatadalla. Tu ayat tu menunjukkan bahawasanya Nabi melihat Jibril buat kali yang kedua dalam rupa yang asli, dalam rupa yang asli. Kali pertama Nabi lihat Jibril dalam rupa yang asli, Nabi pengsan. Tapi pada malam Mi'raj, sebelum peristiwa Mi'raj, bukankah Nabi telah dibawa ke pinggir Kaabah dan dibelahkan hati baginda SAW, dibelah dada baginda dan diisi dengan iman dan juga hikmah. Tujuannya adalah untuk perkuatkan hati baginda supaya baginda dapat melihat perkara-perkara yang ajaib. Yang kalau orang Melayu panggil ajaib lah, orang Arab panggil ajaib, perkara yang ajaib. Maka dada baginda perlu dikuatkan, jantung baginda perlu dikuatkan. Maka antara perkara ajaib yang dilihat adalah Jibril dalam rupa yang asli. Kali pertama Nabi lihat, Nabi pengsan. Kali yang kedua, suatu peristiwa Al-Mi'raj, maka Jibril AS tu dilihat dalam rupa yang asli dan Nabi tak pengsan. Nabi tak pengsan. Maka peristiwa Al-Mi'raj sabit dengan hadis yang sahih. Tetapi bukan hadis yang mutawatir, hadis yang sahih. Bila hadis yang sahih, dalilnya dhanni. Dalam akidah, dalil yang hadis yang sahih ini dalilnya dhanni. Wajib imani tetapi ingkar tidak dihukumkan kafir. Tidak dihukumkan murtad, dihukumkan sebagai fasik mubtadi'. Fasik dan mubtadi'. Kalau dalilnya jelas, jelas tu maknanya qat'i. Qat'i, bukan dhanni lagi. Qat'i dan mutawatir. Yufidu ilmul yakin. Yufidu ilmul yakin. Maka itu dihukumkan kafir. Kalau orang mengingkari peristiwa Isra', tak mungkin Nabi itu berlalu peristiwa Al-Isra' bagi Nabi. Tak mungkin Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, maka orang tersebut dihukumkan murtad. Mengingkari peristiwa Isra' dihukumkan murtad. Mengingkari peristiwa Mi'raj tidak dihukumkan sebagai murtad, tetapi fasik sahaja. Maka kata ulama, al-maqsudu bil mi'raji tashrifun nabiyyi bi ittila'i ajaibi alamil ulwi. Disebut oleh para ulama, objektif daripada Mi'raj adalah memuliakan Nabi bi ittila'i, dengan mempertontonkan kepada Nabi ajaibi alamil ulwi, dengan perkara-perkara yang ajaib daripada alam yang atas. Macam-macam Nabi lihat di alam yang atas. Macam-macam Nabi SAW lihat di alam yang ulwi. Baik, kemudian kata pengarang, waqad usriya bin Nabi SAW, dan Nabi juga telah diperjalankan. Bila sebut kalimah usriya, dia adalah kalimah khas dalam bahasa Arab untuk perjalanan waktu malam. Kalau safar, kalimah tu umum. Safar umum, maknanya boleh jadi malam, boleh jadi siang. Tapi kalau sebut kalimah usriya, maknanya diperjalankan pada waktu malam. Asra bi abdih, maknanya diperjalankan pada waktu malam. Dan bukanlah keseluruhan malam, tetapi sebahagian daripada malam. Nabi diperjalankan sebahagian daripada malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semua yang kita syarahkan ini tadi, dijelaskan oleh para ulama, termasuklah para ulama dalam mazhab Hambali seperti Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Juga seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawati'il Islam, dan juga kitab Tabsiratul Adillah oleh Imam Abil Mu'in An-Nasafi,
dan selain daripada mereka. Ini pegangan-pegangan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang disyarahkan oleh para ulama mengenai peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Kemudian kata pengarang, wa urija bi syakhsihi fil yaqadhah ila as-sama'i thumma ila haitsu syaa Allah min al-ula. Maka Nabi dimi'rajkan dengan tubuhnya, iaitu dengan jasadnya dan ruh. Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah berlaku dengan jasad dan ruh. Bukan perjalanan mimpi. Bukan perjalanan mimpi. Nabi benar-benar melalui peristiwa tersebut dengan jasad baginda dan dengan ruh baginda. Nabi, peristiwa Al-Isra' berlaku dengan Nabi menaiki Buraq. Nabi menaiki Buraq, seekor binatang yang saiznya di antara himar dan bagal. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian Nabi SAW menaiki Buraq, yang mana Buraq sangat gembira. Sewaktu Nabi SAW nak menaiki Buraq, Buraq sangat gembira sehingga melompat-lompat keriangan. Maka Nabi SAW menaiki Buraq setelah Buraq ditenangkan oleh Jibril AS. Dan Nabi SAW naik di atas belakang Buraq, yang mana Buraq ini kecepatannya adalah satu langkahan Buraq itu adalah sejauh matanya memandang. Sejauh mata Nabi SAW memandang. Kemudian Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi SAW ada singgah di beberapa tempat. Antara tempat yang Nabi singgah adalah di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa AS. Tempat lahirnya Nabi Isa AS, Nabi singgah. Juga Nabi singgah di kota Madian, tempat Nabi Shu'aib AS. Juga Nabi SAW singgah di Yathrib, nama Madinah. Sebelum peristiwa hijrah Nabi singgah juga di Yathrib pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi juga lalu berhampiran di atas kubur Masyitatu binti Fir'aun, tukang sikat anak Fir'aun, yang kisahnya panjang lah, kita nak cerita. Dan beberapa tempat lagi Nabi SAW singgah. Dan disebut juga para ulama, Nabi singgah juga di sebalik tembok Ya'juj dan Ma'juj. Pada malam Isra', Nabi singgah di sebalik tembok Ya'juj dan Ma'juj untuk menyampaikan risalah sebagai pengesah dakwah. Ya'juj Ma'juj semua tak beriman. Ya'juj Ma'juj ni adalah manusia yang telah ditembok oleh Dzulqarnain di sebalik tembok tu. Maka Nabi singgah di sebalik tembok Ya'juj Ma'juj dan Nabi menyampaikan kepada mereka, aku adalah Muhammad, Nabi yang terakhir. Aku adalah utusan Allah. Aku menyampaikan kalimah risalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sahlah taklif ke atas mereka. Kalau tak sampai dakwah pada mereka, tak sah taklif. Maka sampailah dakwah Nabi kepada mereka. Dan generasi yang mendengar daripada Nabi SAW ini, kemudiannya akan menyampaikan kepada generasi setelahnya sehinggalah sekarang. Dulu, kata tok nenek dia, dulu ada seorang lelaki berbangsa Arab, dari Quraisy, telah sampai di sini dan dia telah menyampaikan risalah bahawasanya dia adalah Nabi dan dia menyebut tentang tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Namun Allah Ta'ala tidak kehendaki untuk mereka beriman. Tak ada seorang daripada Ya'juj Ma'juj yang beriman. Mereka manusia, Ya'juj Ma'juj adalah manusia. Sebagaimana kita bangsa Melayu, kita bangsa Jawa, bangsa orang putih, bangsa Arab, bangsa Afrika, Ya'juj Ma'juj juga adalah bangsa. Ya'juj Ma'juj ni jumlahnya berapa? 1/1000. 1/1000 dengan kita. Itu Ya'juj Ma'juj. Seorang kita 1000 dia.
Ramai. Majlis ni ramai. Dan tidak akan terbukalah tembok yang menutupi mereka, melainkan setelah pada suatu hari mereka setiap hari menggali sekarang ni. Gali sampai petang hari dia penat, dia nak balik, nak rehat. Dia akan kata esok kita sambung lagi. Bila mereka datang balik esok paginya, tempat tu Allah Ta'ala ciptakan dengan tertutup. Maknanya Allah Ta'ala jadikan tempat tu tertutup. Dan mereka gali lagi. Sehinggalah pada satu hari yang Allah Ta'ala kehendaki, mereka akan kata, esoklah kita sambung insya-Allah. Bila sebut insya-Allah, maka pada pagi esok mereka dapati kawasan digali tu masih lagi kekal sebagaimana semalam. Maka mereka sambung gali dan akhirnya mereka dapat keluar. Itu adalah peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi dikatakan sampai ke sebalik tembok Ya'juj Ma'juj untuk menyampaikan risalah Islam. Dan Nabi SAW juga melihat banyak perkara sebelum sampai ke Masjidil Aqsa sewaktu peristiwa Isra. Yang kita tahulah, kita dah biasa dengar kisah Isra Mi'raj. Orang yang pecahkan kepalanya kerana tak solat, orang yang makan daging yang busuk, bangkai, sedangkan sebelahnya ada daging yang cantik kerana dia berzina. Dan macam-macam lagi yang Nabi lihat dalam peristiwa Al-Isra. Sehinggalah Nabi sampai ke Masjidil Aqsa dan Allah Ta'ala telah memerintahkan semua para Nabi untuk keluar daripada kubur masing-masing kerana para Nabi ini hidup dalam kubur mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para Nabi itu hidup dalam kubur mereka, mereka melakukan solat. Jasad para Nabi tak akan binasa. Jasad para Nabi tidak akan binasa. Sebab tu kalau kita baca kisah Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman diwafatkan Allah dalam keadaan masih lagi berada di atas tahta baginda alaihissalam. Dan tidak disedari oleh golongan jin. Sehinggalah tongkat baginda dimamah oleh binatang sehingga reput. Maka barulah mereka tersedar bahawasanya Nabi Allah Sulaiman dah lama berwafat. Kerana jasad para anbiya tidak binasa, tidak akan hancur. Allah merintahkan para Nabi ini masing-masing pergi ke Masjidil Aqsa, 124,000 orang, dan solat bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kemudiannya Nabi Muhammad di-mi'rajkan. Nabi Mi'raj tidak naik burak. Nabi Mi'raj tidak naik burak. Nabi Mi'raj naik sulam. Sulam ni apa dia? Sulam ni tangga-tangga, seolah tangga, macam tangga. Sulam tu dia saling bersilih ganti. Emas, perak, emas, perak, emas, perak. Dan Allah Ta'ala Maha Berkuasa menjadikan sulam itu juga Nabi naik dengan cepat. Nabi naik dengan cepat. Dan di atas langit-langit itu Nabi SAW bertemu dengan para Nabi yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mereka berada di setiap langit. Sehinggalah Nabi naik ke langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Di langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi SAW naik lagi ke atas, sehinggalah sampai di suatu tempat yang Allah Ta'ala kehendak untuk Nabi berada di sana. Sebab tu disebut dalam kitab ini, thumma ila haitsu sya'allahu minal ula. Sehinggalah Nabi sampai ke tempat yang Allah kehendak untuk Nabi sampai padanya. Maknanya tempat yang Allah khaskan untuk Nabi sampai padanya. Salah kalau orang Mujassimah mereka kata sampai di tempat yang Allah berada padanya. Itu salah. Sebab itu Imam Abu Ja'far Tahawi sebelum cerita tentang Isra Mi'raj ni, dia menafikan tempat dan arah bagi Allah dulu. Kerana supaya umat Islam faham bahawasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan disebut dalam kitab ni, thumma ila haitsu sya'allahu minal ula. Dia tak kata pun sehingga Nabi sampai ke tempat yang Allah berada padanya. Kerana Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Apa yang Imam Abu Ja'far Tahawi sebut ialah thumma ila haitsu sya'allahu minal ula. Sehingga ke satu tempat yang Allah Ta'ala kehendaki di alam yang ulwi,
Sehingga yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala telah mengkehendak Nabi berada di situ. Maka Nabi Isra' dan Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Bukan dengan ruh saja, bukan dalam mimpi. Tak. Nabi dengan jasad dan ruh. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebut, wa akramahu Allahu bima syaa wa auha ilaihi ma auha. Dan Allah Ta'ala juga telah memuliakan Nabi SAW dengan kemuliaan sebagaimana yang Allah kehendak. Dan kemuliaan itu, kata jumhur para ulama' di kalangan ulama' tauhid, bahawasanya makna perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, kerana Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebut wa auha ilaihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Yakni kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi SAW pada malam tu, yang paling mulia adalah dua. Yang paling mulia, iaitu melihat Allah tanpa Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Jangan dibayangkan Allah. Jangan dibayangkan Allah. Nabi bersabda, la fikrata fir Rabb. Tidak ada imajinasi tentang Tuhan. Golongan Mujassimah, mereka, apalagi yang pikisan-pikisan yang jahil ni. Subhanallahil azim. Kalau tengok mereka berdebat ni, mereka akan datangkan hujah-hujah yang falasi. Yang mereka bayangkan dan mereka rasakan logik. Langsung tak ada dalil. Lagi parah. Sebab tu ada golongan Mujassimah ni yang mengatakan Allah tu alam. A'udzubillah. Pangkat ada, jawatan ada, gelaran ada. Tapi dia kata Allah tu adalah alam. Dia kata Allah alam. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb Allah, alam tu bukan Allah. Rabb Allah, alam bukan Allah. Dia kata Allah alam ghaib. Subhanallahil azim. Kejahilan. Yang mengatakan Allah adalah alam ghaib adalah kejahilan yang nyata. Tidak ada hujah, tidak ada dalil daripada Al-Quran, daripada sunnah, bahawasanya Allah adalah alam yang ghaib. Kalau para ulama' dulu dengar, subhanallahil azim, jahil orang seperti ni. Hari-hari baca Al-Fatihah tapi tidak memahami makna Al-Fatihah. Hari-hari baca. Itu pun kalau solat lah. Kalau solat hari-hari baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb Tuhan. Alamin selain Tuhan. Sebab tu ulama' tauhid kata, Al-ilah huwa Allah. Ammal alam kullu ma siwa Allah. Tuhan Allah, Rabb Allah. Adapun alam kullu ma siwa Allah. Setiap sesuatu selain Allah panggil alam. Macam mana orang boleh berkata Allah alam ghaib? Sedangkan alam tu sendiri ta'rifannya kullu ma siwa Allah, setiap satu selain Allah. Ini hasil daripada apa? Hasil daripada menggambarkan Allah, menjisimkan Allah. Kita para ulama ahli sunnah jemaah sebut apa? Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dzalik. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kerana iman bukan menggambarkan. Iman adalah tasdik, membenarkan. Apa kita mengaji, kita membenarkan. Dah, kita imaninya. Benar, dah, cukup. La fikrata fir Rabb, kata Nabi. Tidak ada imajinasi pasal Tuhan. Yang seorang lagi pula, yang seorang ni kata alam ghaib. Yang seorang lagi pula dia kata Allah ni di luar alam. Luar alam tu maknanya bertempat juga di luar alam. Kemudian dia kata, tak, luar alam tu adalah makan adami. Makan yang bukan makan. Tempat yang bukan tempat. Pelik juga. Tempat yang bukan tempat. Benda tak wujud tapi dia nak kata benda tu wujud. Ini dia bukan sahaja terlalu berfalsafah. Tapi dia bukan falsafah, dia berfalasi dalam hujjah. Tidak ada dalil. Tak ada mana-mana para ulama' ahli sunnah kata Allahu kharijul alam. Allah tu luar alam. Para ulama' sunnah kata apa? Allah itu bukan alam. Cukup. Allah Ta'ala itu bukan alam. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan sesuatu. Maka apa yang Nabi lihat pada malam tersebut, yang paling
merupakan kemuliaan bagi Nabi ialah melihat Allah dengan fuad. Tanpa Allah Ta'ala itu berada di atas. Allah Ta'ala bukan berada di Sidratul Muntaha atau di Arash atau di langit atau di tempat yang Nabi berada padanya. Bahkan ada riwayat yang palsu tentang kisah Isra' Mi'raj ni, yang mengatakan bahawasanya bila Nabi naik, Nabi sampai di suatu tempat yang mana ada Allah padanya dan Allah tengah solat. Ini lagi parah. Dia kata Allah tengah solat. Dan kemudiannya Allah berbicara dengan Nabi menggunakan suara Abu Bakar. Subhanallahil azim. Itu adalah riwayat yang palsu. Maudhu'. Menisbahkan perkara yang tidak layak bagi Allah. Maka Nabi melihat Allah, itu kemuliaan yang pertama. Tanpa Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, dengan mata hati. Fuad, mata hati itu namanya fuad. Yang paling dalam sekali dalam hati kita adalah fuad, yang boleh, mata hati. Yang kedua, kemuliaan yang kedua ialah Nabi mendengar kalam Allah yang azali, yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa. Sebab itu disebut wa auha ilaihi ma auha, diwahyukan kepada Nabi apa yang diwahyukan. Seperti kefarduan solat 5 waktu tu. Asalnya 50, kemudian jadi 5. Bila Nabi naik, bila Nabi turun kepada Nabi Musa AS dan Nabi Musa nasihat Nabi naik atas untuk berjumpa kembali. Maksud berjumpa kembali yang sebagaimana sebagian orang sebut. Sebenarnya perkataan berjumpa itu kurang sesuai. Bukan berjumpa sebenarnya. Tapi Nabi Musa menyebut kepada Nabi, pergi ke tempat yang engkau pergi tadi. Bukan tempat berjumpa. Kurang sesuai perkataan jumpa itu kerana takut ada orang yang waham bahawasanya jumpa itu dengan makna Allah berada di situ. Kan? Tapi maksud Nabi Musa ialah pergi ke tempat yang Allah Ta'ala kehendak kau berada tadi dan munajatlah pada Allah. Mohonlah pada Allah supaya dikurangkan. Dan pada hakikat takdirnya memang Allah Ta'ala dah tahu dah Nabi akan mohon, dan Allah Ta'ala memang Allah tak tetapkan dah solat tu 5 waktu pada asalnya. Memang Allah tak tetapkan dah. Kalau kita belajar dalam qada dan qadar, memang Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Tapi atas penceritaan kita di peringkat makhluk ni, kita faham Nabi turun naik ke tempat tersebut, minta kurang daripada Allah, maka Allah Ta'ala memberikan pengurangan sehingga 5. Yang mana pada hakikat takdir memang Allah Ta'ala dah tetapkan dah 5 solat untuk umat Nabi Muhammad, 5 waktu. Maka solat 5 waktu kita ni bersamaan pahalanya dengan 50 waktu. Dikurangkan jumlahnya tapi tidak dikurangkan pahalanya. Itu kata para ulama, jumlah waktu solat dikurangkan daripada 50 waktu kepada 5 waktu, tetapi jumlah pahalanya sama 50 waktu. Itu adalah kemuliaan Nabi kita SAW. Kemudian kata pengarang, fasallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi SAW, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan dan meninggikan lagi darjat Nabi kita SAW di hari akhirat dan juga di dunia, insya-Allah taala. Sampai sini saja untuk malam ni. Barakallahu fikum, jazakumullahu taala kulla khair. Allah taala a'lamu wa ahkam. Sesi akan datang kita akan bahas tentang haudun Nabi, tentang kalau dalam terjemah telaga, tapi sebenarnya bukan telaga, kolam. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu taala kulla khair. Wallahu taala a'lamu wa ahkam. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء